Orang dalam TikTok selalu nampak silat ni tari menari. Tidak. Atlet ni tak sama. Atlet ni hari-hari kerja dia memang dia akan berjuang untuk sukan. Jangan kita tunjukkan bila diri kita rasa jago, kita rasa hebat. Silat dikatakan pertahanan ketiga telah diiktiraf di Malaysia selepas daripada tentera dan juga polis. Welcome. Orang yang ada masalah konsisten, semangat, lepas tu susah nak fokus. Ini belum habis dari masyarakat. Welcome to the Isbah Kingdom podcast, hanya episod yang ke berparabadam. Okay. So alhamdulillah ini kita ada tetamu segak bertanjak, rambut paras bahu, seorang pahlawan dan panglima. Selamat datang Panglima Aduka. Alhamdulillah. So tuan, mungkin boleh kenalkan diri kepada kawan-kawan ataupun kita punya viewer yang mungkin tak kenal lagi siapa Panglima Aduka ni. Silakan tuan. Baiklah, nama sebenarnya adalah Pangeran Nurdian Shah. Alright, orang bagian Datuk, tahun luar kan. Alright, tahun kita rahsiakanlah. Rahsia. Okay, and then saya merupakan dalam dunia persilatan Melayu ni merupakan naib pengurusi ketiga Persatuan Dunia Seni Silat Melayu Malaysia. Okay. Di mana ia adalah merupakan persatuan kedua terbesar di Malaysia yang mengumpulkan lebih daripada 100 perguruan yang ada di bawah gabungan bersama dengan DSSM dipanggil. Jadi saya orang nombor 3 lah, yang paling muda dalam jawatan. Jadi saya juga merupakan jurulatih daripada Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Malaysia dan menaungi untuk jajahan Kuala Lumpur. Okay. Dan sekarang ada Akademi Panglima Aduka yang saya buka gelanggang sejak dulu sampai sekarang dan mengajar orang-orang bersilat berkaitan dengan budaya, bangsa, fighter, begitu. So tuan, jadi tuan mengamalkan silat ni sejak bila tuan? Sebenarnya sejak berumur 6 tahun lagi dah belajar bermain ilmu silat, tetapi waktu tu belajar main kompang. Dulu kat kampung belajar berzanji, marhaban, berkompang. Jadi bila berkompang ni orang nakkan silat. Jadi kita belajarlah silat pengantin je waktu tu. Jadi pada umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun belajar silat pengantin, and then terus jatuh cinta dengan dunia persilatan. Jadi terus sampai sekarang, sampai hari ini. Sehingga hari ini. Okey, faham. So tuan, saya nak tanya sikit untuk kepada saya dan kawan-kawan yang mungkin tak berapa faham. Sebenarnya silat ni dia ada berapa banyak jenis, berapa banyak kategori sebenarnya? Baik. Sebenarnya ramai orang tak tahu juga ni, orang awam lah kebiasaannya. Silat ni dia ada beberapa kategori. Kategori seni tempur, kategori seni itu sendiri, and then kategori untuk sukan fighter dan juga beberapa yang lain lah. Tetapi yang terkenal sekarang adalah silat olahraga dan juga ada satu lagi silat full contact, silat championship. Itu antara dua lah yang sedang naik nama, tetapi yang paling orang tahu adalah silat olahraga dan juga silat seni. Jadi dalam itu dalam skop sukan, dalam skop kebudayaan ataupun tradisi, dia mempunyai silat pulut, ada and then ada silat macam lawak-lawak, dan juga ada silat-silat yang berbentuk unsur-unsur binatang, monyet, harimau. Dia ada pelbagai sebenarnya, sebab kita ni daripada kalangan yang ada daripada Jawa, Minang, Bugis, Banjar, macam-macam. Okey, jadi maksudnya silat ni dia adalah seni mempertahankan diri yang dikenali di Nusantara, betul tuan? Betul. So sebenarnya kadang negara sana dia claim asal-usul sana kan, yang sini pun sama, tapi saya nampak sebenarnya dia lebih kepada Nusantara tu sendiri, tradisi. Okey, sebutkan pasal klaim tadi kan. Okey, untuk pengetahuan ramai, mungkin ada yang tahu enggak tak tahu. Pertamanya, silat telah diiktiraf pada zaman Datuk Seri Najib Razak, di mana sebagai pertahanan ketiga Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, silat telah digazetkan oleh UNESCO hak milik kepada Malaysia. Dan untuk negara jiran kita di Indonesia, contohnya, mereka dapat hak atas nama pencak silat. Jadi dalam arti katanya, bentuk politikalnya, silat hak Malaysia, pencak silat hak kepada Indonesia. Akan tetapi budaya serumpun di antara kita berkongsi sesama. Jadi itu sebabkan Nusantara tu sebenarnya wujud sebab semua berasaskan daripada satu juga. Jadi saya ada buat research sikit. Sebenarnya pada tahun 2008 UNESCO iktiraf silat di dalam sukan ketika Sukan Asia. And itu satu hal lain lah. Itu maksudnya dalam hal ehwal sukan. Sukan olahraga, silat olahraga. So kita
sedia maklum silat olahraga ni macam mana kaedah dia tuan? Sebenarnya. Dia silat olahraga ni sebenarnya di bawah pesaka, dia panggil Persatuan Kebangsaan Silat Malaysia. Jadi mereka telah tetapkan beberapa keputusan lah berkaitan dengan cara perlawanan. Daripada dulu sampai sekarang berlaku perubahan lah. Saya pun adalah bekas pemain silat olahraga, wakil negeri Perak dahulu. Jadi bila pertukaran itu berlaku sehingga hari ini, dia ada lebih kepada bentuk poin. Pertukaran tu bentuk sedikit je, tetapi konsep dia tidak boleh tumbuk muka, tidak boleh melakukan lutut, siku dan juga beberapa yang tempat yang keras-keras tidak boleh. Akan tetapi lebih kepada bentuk poin dan juga skill dan teknik. Okey. Jadi maksudnya silat olahraga ni dari segi konteks sukan tu, matlamat dia memang dia akan dapat poin berdasarkan teknikal. Betul? Betul. So dia bukan tujuan ni untuk macam kita tengok seni pertahanan diri yang ada pertandingan yang lain-lain tu, dia punya rules dia lain. So silat olahraga ni dia memang matlamat dia untuk kita dapat point based on rules yang ditetapkan, betul? Okay. So untuk tuan, so silat ni sebenarnya keseluruhan silat tu dia memang tak boleh pukul muka ke macam mana? Okey, dia macam ni. Kita ni sebagai bangsa Melayu beragama Islam, sebenarnya ada adab dalam adat istiadat orang-orang Melayu. Di mana dalam Islam sendiri pun kalau untuk sesuatu pertandingan tidak dibenarkan untuk pukul muka. Ditouch, memang ada hadis yang melarang benda tu. Akan tetapi ada juga ulama menyatakan seandainya bertutup pakai headgear kan, itu boleh, dibolehkan ke arah kepala. Akan tetapi kalau tidak ada, tidak dibolehkan. Jadi itu dalam konsep pertandingan. Tapi ramai orang tak tahu, dia hanya nampak konsep pertandingan sukan, tapi di luar sana, di jalanan, dia tidak begitu. Di jalanan kita perlu mempertahankan diri kita sehabis yang baik dalam apa jua keadaan dan situasi. Cuma tinggal lagi kita boleh gunakan kaedah-kaedah tersebut, sama ada nak buat pukulan-pukulan di arah muka, badan atau sebagainya. Sebab silat ni telah digunakan, telah pun dapat mandat daripada dulu lagi bagaimana kita menentang penjajah sehingga pada hari ini. Silat inilah yang membawa nama kita orang-orang Melayu waktu zaman dulu. Ya, mungkin ramai orang kata kehebatan tu untuk orang-orang dulu je, sekarang dah tak ada pun. Siapa kata tak ada sekarang? Ramai juga sekarang yang masih ada lagi, tapi semua dalam bentuk sukan. Contoh dalam silat olahraga sini, kita ada juara dunia 3 kali ke 4 kali, Jufri Al-Jamari. Betapa hebatnya. Orang macam ni akhlak sangat tinggi. Belum lagi dengan juara-juara dunia lain yang tidak didendang. Okey, faham. Jadi sebenarnya kalau saya pun ada, bila saya tengok silat ni tak boleh pukul muka. Maksud silat tu disinonim pertama dengan agama Islam, kedua dengan orang berbangsa Melayu tu tak. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad, apabila seseorang kamu memukul maka jauhilah muka, kan? Dan satu lagi hadis riwayat Bukhari, apabila seorang kamu berperang jauhilah daripada mencederakan muka. Jadi maksudnya bila silat ni dibawa ke dalam pertandingan, so bagi meneruskan antara matlamat utama silat tu berpaksikan agama Islam dan orang Melayu tadi tu, sebab tu mungkin silat olahraga tu dia tak adalah poin pukul muka. Betul. Saya nampak macam tu lah sebenarnya. Sebab dia selari dengan apa yang kita bawa. Sebab adat orang Melayu begitu, termasuk adat Islam. Sebab tu kitab bersendikan syarak bersendikan kitabullah, kan? Jadi adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Di situlah yang menyebabkan kefahamannya, di mana kita melestarikan orang silat ni dalam bergaduh pun ada adab. Dalam peperangan pun Rasulullah kata ada had dia. Tak boleh mencederakan perempuan, tak boleh melakukan benda-benda yang macam-macam perkara lah berkaitan dengan apa. Ingat pula kita berperang sesama kita. Okey, faham. Okey, so macam Panglima sendiri berkecimpung dalam dunia seni silat ni daripada kanak-kanak. Sampai sebelum kahwin, sampai dah berkahwin. Bocor rasa perjuangan mesti sama. Walaupun tapi nak bocor apa, sebab saya buat research kat media sosial kan, nampak berjalan dengan pengantin dan sebagainya, betul. So kalau kita tengok somehow dalam masyarakat kita ni, saya tak tahulah kenapa, saya tengok selalunya bila orang tu dah kahwin, dia macam settle down, kan. So untuk Panglima sendiri, terutamanya di akhir zaman ni, adakah penting untuk lelaki tu kekal fit? Betul. Sebenarnya tak kisah, bagi saya senang. Apa-apa saja masyarakat kita belajarlah.
apa saja aktiviti. Yang penting body kita fit and then kita punya mental kuat, strength cukup untuk berlari. Ni orang ajak berlari 21 km pun kita dah takut. Sebab kekuatan tu berlaku pada diri kita. Tak kisahlah dia nak belajar silat ke tak belajar silat ke, akan tetapi kalau dia ada fitness yang bagus, secara automatik body kita akan mempertahankan, tangan dan kaki kita tak akan bergerak. Cuma mungkin teknik saja yang membezakan orang yang belajar, pengamal dengan orang yang tidak belajar. Okey, jadi maksudnya Parlimen setuju bahawa lelaki kita tak boleh ada satu mindset dah ada keluarga je, settle down, tinggalkan dunia fitness, tinggalkan seni bela diri. Parlimen tak berapa setuju lah. Saya sebenarnya memang tak setuju. Sebab tu saya selalu galakkan kepada anak-anak bangsa kita sentiasa dalam keadaan bersedia, dalam keadaan yang segak, dalam keadaan yang memang kita ada fit, semangat yang itu saja tak cukup. Kena body yang baik. Sebab kalau kita dah belajar sesuatu tu, kita tinggalkan, lama-lama badan mengembang dan kita kelemahan tu dia akan potensial untuk kita bertarung tu dah tak sama macam zaman kita umur belasan tahun atau 20-an. Jadi bila naik umur kita sekurang-kurangnya badan kita masih fit, tetapi dia tidak terlalu drop yang tinggi. Sebab di akhir zaman ini yang akan jaga keluarga kita adalah kita juga sebenarnya. Lelaki. Jadi tetap. maksudnya lelaki tu dia kena kekal fit tu sebab dia adalah pelindung kepada keluarga, betul? Betul. Sebagai seorang pelindung, dia kena lengkapkan diri dia dengan segala perkara yang boleh melindungi keluarga dia. Tak kisahlah daripada berbagai sudut. Pertama orang akan nampak dari sudut fizik dia sendiri. So dari sudut fizikal dia pun agak mencurigakan, maka tolonglah kemaskan balik body kita. So Parlimen ni daripada zaman kanak-kanak ni perjuangan sampai bujang dah kahwin, masih kekal, masih aktif. Apa pandangan Parlimen tentang lelaki kat luar sana yang menguburkan impian, minat dan cita-cita selepas kahwin? Sebenarnya untuk orang-orang yang dia sebenarnya siapa yang bersama dengan kita ni untuk orang rumah lah masing-masing. Siapa yang bersama dengan kita, dialah menjadi kekuatan dan tulang belakang kepada king dia. Maksudnya lelaki tu kena ada queen yang mendorong. Kalau queen dia tidak mendorong, tidak menggalakkan, dia tidak ada kekuatan. Sama juga macam kalau kita main gym, main seorang-seorang dengan main ada couple, dia tak sama. Sebab kita punya main seorang-seorang mungkin sekejap je, untuk 10 minit kita dah penat dah. Tapi untuk ada couple bergila-gila, kat situ ada kekuatan dan semangat. Faham? So sebenarnya kalau kita tengok dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu, kita tengok sebenarnya kita dah banyak perpecahan berlaku. Walaupun kita sebenarnya perpecahan tu manja-manja kan, tapi saya yakin bangsa Melayu tu sendiri kita masih bersatu. Kita dah berpecah banyak lah sebab aliran politik kan dan sebagainya. So saya nak tanya, sebab seni bela diri ni pun dia ada banyak jenis, betul tak? Selain daripada silat ada macam-macam lagi. So penggiat seni bela diri ni seharusnya bagi saya dia bermuafakat untuk menunjukkan etika serta adab yang baik sesama manusia, betul? Namun jika berdepan situasi di mana ada pihak yang menyiram minyak tanah pada api, apakah langkah terbaik patut dilakukan demi kesejahteraan semua pihak? Dia apabila melibatkan sesuatu yang 3R, melibatkan sesuatu yang melibatkan 3R, ini adalah satu bentuk yang kita kena jaga juga. Sebab kita belajar silat, ni especially dalam silat lah, kalau kita belajar silat bukan kerana untuk membunuh orang, nak memukul orang sesuka hati ataupun nak mengugut orang, tidak. Kita nak jaga silat, belajar silat kerana nak jaga agama, bangsa dan tanah air. 3 perkara tu. Yang keempat adalah syariat kita sendiri supaya terjaga. Jadi apabila dalam satu-satu situasi yang begitu, orang-orang begini bila nak belajar, dia bukannya hanya sekadar tengok pada situasi pada akhir zaman apa yang akan berlaku, tetapi kerana untuk jaga agama, jaga bangsa, jaga tanah air. Benda ni, 3 perkara ni semua ada terdapat dalam silat. Bila terdapat dalam silat, dalam proses kita akhir zaman, seandainya ada anasir-anasir luar, tu sebab saya kata tadi, silat dikatakan pertahanan ketiga telah diiktiraf di Malaysia selepas daripada tentera dan juga polis. Jadi kalau terjadi apa-apa, orang silat akan juga ke hadapan.
Contoh, kita pernah anjurkan satu ICET dahulu, di mana pernah satu terjadi dalam sistem politik kita, orang ada satu sistem politik kita ni lah, di mana untuk meletakkan ratifikasikan sistem kuasa raja-raja itu disamaratakan atau dibuang beberapa perkara. Maka kami orang-orang silat daripada 7 tahun sampailah umur 86 tahun berarak daripada masjid negara sampai ke istana, pintu istana sejauh 6 km. Orang-orang tua ni sejauh 6 km, lebih kurang dekat 1,000 orang berbusana pakaian baju Melayu nak mempertahankan tu. Sebab kita tahu hari ini undang-undang kita terikat dengan undang-undang. Kalau dulu-dulu mungkin boleh berlaku suatu pencetuskan ketidakdamaian, tapi hari ini kita ikut saluran undang-undang. Jadi orang-orang silat inilah yang akan mempertahankan dan juga memegang tumpuk tersebut supaya ia dikekalkan. Dan suara kita ni dia dengar bahawa tanah Melayu ni masih lagi bertuan, dan tanah Melayu ini Tamim tersebut dinyatakan sebagai bangsa yang berdaulat. Okey, faham. Jadi maksudnya sebenarnya kita tidak ada perbandingan lah antara sebenarnya seni mempertahankan diri ni, semua matlamatnya adalah sama, betul. Jadi sebenarnya goal dia adalah kita tak nak pecah belah. Kan? Jadi siapa pun pilih apa, kita tak nak pecah belah. Sebab kita dah banyak pecah belah ni. Dalam silat sendiri pun berlaku pemecahan, ada pemecahan kepada daripada pengasas. Satu pengasas tapi dia pecah banyak-banyak. Banyak juga berlaku kat situ. Akan tetapi walaupun banyak berlaku, seandainya terjadi apa-apa nanti, mereka ni tetap akan jadi satu serumpun, satu syahadah juga. Tetap akan berjuang bersama-sama. Sebab tu dalam orang-orang silat ni, mereka bersiap sedia dari sudut bukan setakat seni saja, ataupun nampak tari-tari. Orang dalam TikTok dia selalu nampak silat ni tari menari je. Tak, silat ni bukan pasal tari menari. Silat ni pasal adab dan istiadat. Bagaimana kita nak tunjukkan kehebatan orang-orang Melayu dalam bentuk tari, tetapi dalam bentuk peperangan ataupun dalam bentuk pukulan-pukulan yang ada, wujudnya full contact, yang menunjukkan kekuatan orang-orang Melayu dari sudut sukan. Tapi dari sudut di jalanan berbeza pula. Saya suka nak tekankan bahawa jangan sangka silat ni hanya menari-nari. Tidak. Silat ni dia gunakan, beza dia pengamal dan juga atlet. Atlet ni tak sama. Atlet ni hari-hari kerja dia memang dia akan berjuang untuk sukan. Dia sport, dia berlatih. Untuk pengamal silat yang membawa agama bangsa dan tanah kebudayaan ni, mereka ni pengamal, bukan kerja dia orang hari-hari, ada kerja hakiki. Jadi bila dalam kerja hakiki tersebut nak diselarikan dengan persilatan yang mereka ada, kekuatan tu sebenarnya datang daripada jiwa mereka tu sendiri. Sebab tu beza antara pengamal dengan atlet. Okey, faham. Jadi maksudnya yang pengamal silat dan atlet ni dia lain. Sistem maksudnya latihan. Ramai je orang kat luar sana yang mengamalkan silat, tapi bukanlah rutin dia setiap hari sebab bukan tu kerjaya dia. Betul. Sistem tak sama, sistem latihan. Jadi kat situlah menunjukkan perbezaan kekuatan speed tu bagaimana. Tapi hari ini ramai orang mempertikaikan benda macam tu. Nampak silat dia boleh berlawan. Tak semesti silat tu boleh berlawan, tetapi dia boleh gunakan ilmu silat dia tu untuk melawan. Melawan sampai lunyai. Dan mempertahankan diri. So maksudnya banyak je dalam silat tu sendiri dia adalah kontak berlaku, sparring dan sebagainya. Cuma untuk pengamal ni dia tidak ada exposure lah, betul? Exposure tu ada, tetapi bukan rutin harian dia. Yang dia, kalau contoh kita tumbuk ni, kalau buat latihan kat punching bag tu, tumbuk 500 kali untuk atlet normal. Sepak 500 kali untuk atlet normal. Tetapi kalau untuk pengamal, buat 100 kali, esok pagi nak kerja 100 kali, tangan dah menggeletar lah. Nak pegang pen, nak type semua kan. Jadi dia berbeza di situ. Kejaya yang tak sama, jadi disiplin ilmu dia tak sama, tetapi dia ada basic yang dia boleh mempertahankan diri dia dan keluarga dia dan orang sekeliling dia, itu pun dah okey dah. So macam Panglima ni silat gayung makrifat. Betul. So lepas tu ada silat cekak, macam-macam kan. So apa yang membuatkan ni semua berbeza, tuan? Dulu sebelum ada wujudnya di daftar di ROS, silat ni tidak bernama. Mana-mana pergi pun sebenarnya ni sejarah silat. Saya nyatakan sejarah silat ni sebab dalam UNESCO saya terlibat secara langsung. Bagaimana Malaysia mendapat silat, saya terlibat sehingga kan kita buat presentation. Jadi silat ni dulu-dulu tidak ada nama. Jadi kalau orang pergi ke sana, dia nampak silat tu dalam bentuk macam monyet, dia katalah silat kera. Kalau dia nampak bentuk dia seperti harimau, dia nama silat harimau. Ataupun menyending, dia nampak silat sending lah.
Kan? Jadi dia letakkan namanya tu. Tapi pada hari ini silat telah diletakkan sebagai didaftarkan. Jadi maka wujudlah nama-nama silat. Tapak langkah mungkin tak sama, tetapi hampir-hampir juga lebih kurang saja dalam serumpun seluruh Malaysia ni mesti guna tangan, guna kaki juga. Okay. Jadi maksudnya silat Malaysia dengan pencak silat Indonesia berbeza? Secara asas sama sebenarnya, akan tetapi dia ada beza yang kita boleh nampak. Kalau orang-orang silat, dia selalu nampak di tanah Melayu kita ni, di Malaysia, kalau dia main silat, dia akan ada nampak tari dia. Contoh dia tari kan, dia akan masuk. Okay. Tapi kalau di Indonesia, permainan dia lebih keras, dia lebih buah pukul. Dia begitu. Dekat situ kita nampakkan perbezaan, di mana di Malaysia dia lebih kepada ada bentuk tari, tapi dalam tari itu ada buah dia, ada gerak rahsia dia. Tapi kalau di pencak silat di Indonesia, dia lebih kepada kekerasan, ada straight to the point lah, tam. Faham. Gitu. Okay, so Panglima rasa penting ke untuk, khususnya kalau saya baru tengok tadi berita kan, seorang wanita disamun dan dirogol di atas jejantas di Serdang. Okay, so apa Panglima rasa penting tak untuk sama ada lelaki, wanita atau kanak-kanak, keluarga itu sendiri ada asas bela diri di zaman moden ni? Apa pendapat Panglima? Di zaman moden kita ni, semua orang perlu ada asas bela diri yang cukup. Jangan hanya sekadar satu saja. Belajar banyak pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya apa-apa seni martial perang ni art tak pun kisah? boleh. Nak belajar Muay Thai ke, nak belajar Aikido, Karate ke, silat ke, boleh. Yang penting ada asas bela diri untuk kita mempelajari. Cuma hari ini ramai orang mungkin belajar tapi dia tidak mengamalkan apa dia belajar. Dia tahu teori tapi dia tak buat praktikal. Jadi bila tidak berlaku praktikal, walaupun kadang ada beberapa kes juga yang di mana mereka ni orang-orang yang belajar silat, pernah belajar silat, tetapi tidak tahu cara melepaskan diri sebab dah lama sangat tak dipraktikalkan perkara tersebut. Maka no point juga. Jadi bila dah belajar sesuatu, mana kata tak kisah lelaki dan perempuan, saya perempuan ke lelaki tetap kena belajar ilmu persilatan ataupun apa saja bela diri untuk mempertahankan diri sekurang-kurangnya. Tetapi bukan setakat belajar, dalam bentuk praktikal kena diamalkan, baru dah ilmu tu akan jadi. Okay, maksudnya kena maintain fit tu lah. Kena maintain fit. Jadi tujuan terutama zaman moden ni untuk belajar pertahanan diri tu untuk kita protect. Matlamat dia protect lah. Kadang orang faham belajar benda-benda martial arts ni tujuan ni nak pergi lawan dengan orang. Apa pendapat Panglima? Lawan, gaduh, apa semua. Okay, mungkin apa yang boleh dibetulkan? Dia beginilah kan. Bagi saya, sebab saya pun adalah bekas atlet juga, dan saya juga pernah berlawan di luar, sama ada pertandingan full contact ataupun di jalanan. Sesiapa sahaja, kalau kita ni juara jaguh macam mana sekalipun, kalau kita nak bergaduh kat luar tu, kalau boleh elak, kita elakkanlah. Kerana apa? Orang hari ini dia tak tahu, sebab dulu dengan sekarang tak sama situasi dia. Dulu kalau bergaduh kat luar mungkin tak menjadi masalah. Hari ini kalau bergaduh di luar, dua-dua masuk balai, dua-dua masuk lock up. Sama ada betul atau salah cerita kemudian. Yang keduanya pula, kalau seandainya kita ni jago hebat sekalipun macam mana pun, jalan paling aman kepada seorang fighter sekalipun dia combat macam mana, dia jumpa orang tersalah, orang nak bergaduh di luar jalanan, mengaku salah saja. Lebih aman begitu dan mengelakkan daripada mudarat, kecuali kalau dah menyentuh tubuh badan atau keluarga kita. Dan kerana ni kita tak tahu, sebab di luar tidak ada undang-undang. Dalam ring kita ada wasit ataupun juri yang akan stop. Dia bukan gaduh di luar kita nak tunjuk hebat, sekali kita knockout, KO kawan tu, kita terus dapat tali pinggang, kita terus dapat piala. Dia kat luar tidak ada begitu. Di luar kejam, jahat sekali. Sebab mereka ni boleh gunakan kayu, boleh gunakan parang, boleh gunakan samurai, apa saja senjata untuk tetak kita selagi boleh. Kalau kita tumbuk, kita jadi masalah. Kalau kita tak tumbuk, kita boleh lari dan aman, tak sakit sesiapa pun. Sebab tu kalau dalam ilmu apa-apa di jalanan, sebaiknya kita berundur diri pun tak apa. Sebab tu dalam silat dia ada ajar ilmu tauhid. Sebab dalam silat buka gelanggangnya, lepas gelanggangnya kita baca doa kepada Allah SWT supaya ilmu ni bermanfaat. Kita nakkan ilmu tersebut supaya Allah Maha Kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Bila bertembung dengan sesiapa, sentiasa memaafkan, sentiasa maaf, tak apa. Itu jalan aman. Seorang pesilat yang hebat, dia sebenarnya mengelakkan daripada berlaku peperangan, berlaku pergaduhan. Bukannya kita pergi cabar lagi, kita pergi henyak lagi kawan tu, aku jago, juara, champion, marilah apa semua bagai. Dia bukan begitu. Orang bela diri yang ada tauhid,
dia tidak begitu. Dia lebih kepada tak apa, Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kalau saya salah, saya minta maaf. Okey, maksudnya selagi mana boleh elak, betapa handal pun seorang. Itu sebenarnya itu nilai yang paling utama sekali. Mungkin kadang ramai salah faham. Belajar bela diri nak pergi pantai orang kan. Sebab beberapa kes pernah berlaku. Saya pernah mengalami zaman muda saya. Ini zaman muda. Saya dulu pun penasbaran. Kita pantang orang berlaga sikit je. Oh, mesti nak bergaduh. Pam. Saya pernah kena pukul, kena henyak ramai. Barulah kita sedar guru kita pesan kat kita di mana inilah kita rasa kita dah champion, tapi kat luar sana champion ni hanya dalam ring je, champion ni hanya kat luar je. Dekat dalam jalanan ni champion tak champion, orang hentak kayu kat belakang boleh tumbang kita diam macam tu je. Itu diri kita seorang. Kalau kita ada anak isteri, anak isteri kita sendiri pun boleh terkena betul, masalah. Disebabkan tidak mengurus ego. Tuan sendiri ada pengalaman pernah. Jadi so bila dah semakin dewasa ni semua, kalau pergi mana-mana belaga tu, kita dah lebih kepada tenang lah. Lebih kepada tenang. Cuma adalah peristiwa-peristiwa kita fight jugalah. Akan tetapi lebih mengelakkan daripada masalah, daripada unsur-unsur benda-benda lain. Lebih baik kita minta maaf, kita serah diri je. Okey, saya tertanya-tanya tentang satu perkara. Kalau saya tengok hari ni, saya tak sure lah. Ni apa yang saya nampak, mungkin ada. Kenapa kalau dekat sekolah ataupun di bahagian perkembangan awal kanak-kanak ni, kalau kita tengok seni bela diri ni, dia selalu yang satu lagi tu. Kenapa dia tak ada yang silat masuk dekat sekolah? Mungkin tuan boleh ulas tak kenapa? Sebenarnya semua sekolah dah ada satu sistem di mana satu sekolah satu silat. Dah pernah wujud kan. Cuma apabila dia tidak dikembangkan, kempen tu dah makin lama makin hilang, maka di situlah dah silat tu kadang-kadang kat sekolah susah nak jumpa. Sebab dia dah pergi kepada bela diri yang lain. Sebab kempen tu dah tak, dulu memang kita ada kempen satu sekolah satu silat, sampai sekarang pun masih wujud lagi, tetapi kempen untuk menyatakan tu tidak ada. Dan kadang-kadang cikgu-cikgu sekolah, guru besar atau pengetua atau lecturer kena bagi supporting untuk berkaitan dengan silat, supaya itu saya kata tadi, silat ni mendidik anak bangsa kita cintakan agama, bangsa dan tauhid kita sendiri. Sebab kat dalam silat ni lah, kalau kita belajar apa-apa, Ustaz Zahidrus pun pernah cakap viral baru-baru ni, di mana kalau belajar main persatuan hoki ke, persatuan apa semua bagai, boleh, tetapi untuk mencintakan agama, bangsa dan tanah air ada dalam silat. Okey, maksud dia hampir dengan masyarakat. Betul, masyarakat Malaysia lah khususnya yang beragama Islam. Okey tuan, so seterusnya, untuk kalau katakanlah dia orang atau sesiapa viewer kita yang mungkin nak berkecimpung dalam dunia silat ni, so saya ada buat research sikit. Tuan sendiri ada akademi kan, boleh mungkin cerita sikit macam mana nak join, berapa harga dia, gambar apa-apa yang nak kena hantar dan sebagainya. Okey, saya ada akademi Panglima Aduka, diberikan nama, terletak di Wisma Keringat 1 Batu Cave. Jadi dalam akademi saya cukup lengkaplah semua peralatan, matressnya, punching bagnya, glove-nya dan sewaktunya dengan senjata semua bagai. Dan untuk mempelajari dia, saya memang alu-alukan daripada umur 5 tahun sampailah ke tua. Paling tua usia yang belajar dengan saya sekarang adalah umur 56 tahun. Dan perempuan pun ada belajar. Jadi yang mana berdekatan nak belajar boleh, sebab kita ajar bukan hanya sekadar seni, bukan hanya sekadar budaya, tetapi full contact tu sekali. Pertarungan yang melibatkan tubuh dan badan. Dan dia bentuk dia lebih kepada KO ataupun orang surrender, ataupun memang dia akan menang pada poin. Okey, maksudnya siap ada sparring semua, real contact semua real ada contact lah. Dia bukannya satu perlawanan yang ini perlawanan dia pakai head gear dan boleh tumbuk ke arah muka lah. Boleh tumbuk ke arah muka, ke arah badan, boleh siku, boleh lutut. Itu adalah pertandingan dinamakan sebagai full contact silat championship. Itu memang selalu saya hantar fighter-fighter saya dan ramai dapat menang emas, alhamdulillah. Okey, dalam apa tadi, silat championship, full contact silat championship. Ada pertandingan dia? Dia ada wujud sebenarnya. Dan pada bulan depan ni pun 18 Februari, pertarungan tu melibatkan 3 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan wujud di Summit USG. Okey, yang ni sukan kontak, dia bukan macam silat olahraga dia lain. Dia kategori yang sangat berbeza. Silat olahraga dia tidak boleh tumbuk muka dan juga siku, lutut. Tapi untuk macam full contact dia boleh. Full contact ni lebih kepada permainan buah-buah pukulan.
Buah pukulan yang sama ada kita nak guna teknik atau tidak, tak ada masalah, tetapi buah pukulan dia straight to the point. Ala-ala kickboxing juga, ala-ala Muay Thai, tetapi kepada gerakan langkah silat dalam bentuk buah pukul. Okey, so maksudnya ini silat sajalah. Dia background orang belajar macam-macam sebenarnya. Tetapi nama dia adalah Full Contact Silat Championship. Okey. Di mana tu? Akan berlaku 18 Februari di Summit USG. Tuan tak masuk lah? Saya hantar fighter saya. Tuan, apa saya pernah tengok Tuan pernah pergi Rusia kan? Pergi ambil gambar ke ataupun berkenaan silat tuan? Mungkin tuan konsisten bukan, dia tak tahu. Berkenaan silat lah. Bergambar tu letih lah kita kan. Di sana ada pertandingan, ada pertandingan silat dan juga melibatkan 30 masyarakat yang lain daripada negara-negara lain. Jadi ada event yang sangat besar. Full contactnya ada, pertandingan dari sudut budayanya ada. Jadi di Rusia sana bukan dia hanya asbab saja, tetapi yang sebenarnya kita bawa nama UNESCO untuk wujudkan Malaysia ni supaya menjadi hak milik kepada Malaysia. Okey, faham. Silat itu. Ya. Silat itu hak milik kepada Malaysia. Waktu itu presentation untuk kita buat. Okey. Tetapi pada masa sama kita main full contact kat sana, main untuk kebudayaan kat sana, sebagai asbab saja. Okey tuan, kalau kita tengok antara yang membuatkan saya jumpa tuan ni, tuan selalu muncul di media sosial. Okey. Jadi pada pandangan tuan, sejauh manakah seseorang itu yang ada kepakaran, pengalaman dalam sesuatu bidang perlu menonjolkan atau berkongsi tentang ilmu pengalaman mereka di media sosial? Adakah tuan rasa penting di zaman moden ni ataupun tak penting? Okey. Sebenarnya ni ada dua perkara lah. Mana kata menunjuk dan menunjuk-nunjuk. Selalu hari ni ramai orang kata kalau kita tunjuk, menunjuk-nunjuk lah tu. Sebab tu ramai orang tak nak buat. Ramai orang tak nak buat. Jadi takut dihina, takut dikomplain kata poyo dan sebagainya. Betul. Itu saya kata beza antara tunjuk dengan menunjuk-nunjuk. Orang yang menunjuk-nunjuk ni dia tak mengajar silat pun. Dia tak mengajar pada anak bangsa. Dia hanya tahu apa yang dia ada sahaja. Tetapi dia tak nak. Itu orang-orang macam tu dia nak tunjukkan kepada orang lain. Tetapi pada masa sama mungkin jadi menunjuk-nunjuk. Tetapi untuk orang yang tunjukkan sebab suruh belajar silat, suruh bergelanggang, marilah belajar dengan kami, marilah belajar dengan perguruan itu dan ini. Orang-orang begini sebenarnya perlu diramaikan lagi. Bukan hanya sekadar satu. Zaman sekarang bukan zaman dulu. Zaman sekarang zaman media sosial di mana kita kena tunjuk kepada orang. Kalau ada yang nak cuba, mesti akan ada yang nak mencuba. Ada orang yang nak rasa permainan tersebut, akan ada orang minat seni, ada orang minat tempur, ada orang minat kepada silat-silat yang ringan-ringan, tari-tari. Terpulang kepada minat masing-masing. Maksudnya Panglima galakkan sesiapa yang mahir dalam apa sahajalah, bukan seni pertahankan diri, kena muncul. Maksudnya bagi educate people kan? Betul, kita kena educate people untuk menyatakan yang silat ni masih ada. Jangan sampai satu hari nanti silat ni dah orang tak tahu dah. Dan orang hanya dan jangan kita hanya tunjuk tari je. Ni antara pesanan saya kepada dunia persilatan. Jangan kita hanya duduk tari. Orang akan ingat sampai bila-bila silat ni hanya menari, tari. Walaupun saya pernah terangkan berkaitan dengan dalam tari silat tu ada buah pukulnya, tetapi kita kena tunjukkan apakah rahsia-rahsia serba sedikit yang ada di background belakang. Nak tahu lebih, masuk dalam gelanggang dan belajar. Dan kita kena tunjukkan kepada mereka. Orang awam dia ramai tak tahu sejarah orang-orang bangsa Melayu kita hebat, zaman Mak Kilau, zaman Datuk Bahaman, zaman macam mana Dol Said, peperangan. Benda ni kalau tak diceritakan, tak diberitahu, orang pun tak tahu. Baik, so maksudnya Panglima sendiri ada ramai guru lah dalam silat ni? Alhamdulillah, saya banyak guru. So berguru tu penting ke tuan? Sangat-sangat penting. Okey, sebut pasal berguru ni. Hari ni dalam media sosial ramai orang suka berguru melalui online. Berguru melalui YouTube-nya, berguru daripada TikTok-nya, tanpa berguru daripada secara talaki. Talaki ni berhadapan. Beza sangat-sangat dan tidak akan ada keberkatan secara penuh. Guru saya berpesan, apa-apa saja kita nak belajar, kita boleh nampak, tetapi kita kena cari dan dapatkan guru tersebut untuk belajar, menyentuh. Barulah berlakunya pertemuan antara energi tubuh badan dengan tubuh badan. Lutut ke lutut. Tapi hari ini ramai orang berguru hanya melalui media sosial, tapi tak nak berguru melalui guru yang sebenar. Jadi makanya wajib berguru, tapi bukan dengan media sosial. Bergurulah dengan guru yang sebenar, guru yang memang mengajar ilmu persilatan atau apa-apa saja bela diri yang berada di luar sana. Supaya kita tak salah. Baik. Jadi macam Panglima sendiri, kerjaya tu adalah pesilat ke apa? Macam mana kadang mungkin ada orang tertanya-tanya kan, macam mana teruskan hidup kan, adakah macam
kita faham bila nak tak nak kita kena terima hakikat dalam hidup ni ada kos. Kan, dengan kos menyara keluarganya, kos barang-barang semakin meningkat kan. Jadi mungkin saya rasa kadang-kadang mungkin ada orang tidak boleh nak teruskan apa yang dia minat tu sebab tak boleh dapat income. So Panglima sendiri macam mana? Adakah Panglima full time? Okey, ada ataupun ada kerjaya lain? Okey, saya dalam dunia persilatan memang saya full time lah mengajar silat. Tapi pada masa sama saya ada jualan jersey baju silat saya dan juga syuting drama dan juga filem. Begitu. Jadi untuk kita nak implementkan kos dan juga pendapatan melalui silat tersebut mesti melalui ilmu yang betul. Kalau tidak nanti kita akan scam orang lah, ilmu tak bukan-bukan tapi kita minta iuran dengan mereka. Okey. So maksudnya Panglima memang full time lah. Ya. Full time mengajar orang. Lepas tu sambil tu ada merchandise. Lepas tu Panglima muncul kat media sosial, dapat tawaran macam-macam. Yang baru ni pendekar tu ada terlibat? Saya terlibat dalam pendekar awal sebagai stunt performer lah. Okey. Dalam tu tidak adalah watak penting pun, tapi adalah sebagai stunt performer. Tapi tunggu nanti ada satu filem berkaitan dengan kisah pahlawan yang sebenar yang sedang syuting sekarang ni. Saya sedang syuting dan kalau siap insya-Allah akan ditayangkan di Pawagam juga. Baik. So mungkin ada lagi Panglima boleh kongsikan apa dalam bermain dalam minda yang mungkin ramai orang tak tahu tentang silat ni. Okey. Kita kena faham berkaitan dengan silat ni di mana dia sebuah tradisi. Tradisi yang kita perlu pertahankan warisan bangsa demi warisan bangsa. Akan tetapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah menjadi orang-orang yang faham berkaitan dengan agama, bangsa dan tanah air supaya ada jiwa tu. Sebab orang yang dekat dengan silat ni orang yang rapat dengan agama, bangsa dan tanah air. Selalunya kebiasaan begitu. Sebab mereka ini kalau ada galakan daripada guru-guru mereka, termasuk daripada cara pakaiannya, daripada tanjaknya, daripada jiwa sifatnya. Jadi silat ni sebenarnya adalah satu bentuk warisan zaman berzaman yang kita memang dah ada, tapi kita perlu pertahankan. Tak kisah nak belajar tidak, tapi sekurang-kurangnya kita pertahankan apa yang kita ada. Orang lain buat, jangan kita halang. Kita tak nak buat, tak apa, tapi orang lain buat, jangan kita halang. Begitu je. So maksudnya walaupun zaman moden, tapi kita kena teruskan warisan-warisan ni supaya dia tidak hilang daripada sejarah dan kehidupan yang akan datang kan. So untuk anak-anak cucu dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ni, tadi saya baru berbual dengan Mustafa Ma'ruf daripada dia cerita waktu dia kecil memang ada budaya. Kalau hari Minggu je ada pertandingan bela diri lah, yang silat-silat, yang Muay Thai kat kampung dia, ada wayang kulitnya. Tapi sekarang ni somehow dah tak ada. Kan? Jadi itulah saya seronok tengok Panglima. Sebab untuk makluman guys, saya jumpa Panglima ni tanjak dia tak lepas daripada kepala dia. Kan? So dia masih membawa. Untuk tuan bawa karakter ni, penampilan ni berat tak tuan? Ke mana-mana? E7E dan sebagainya. Tak berat pun sebab dia jadi satu kebiasaan dan lifestyle lifestyle dan bukan saya sebenarnya, ramai lagi kita punya fighter-fighter atau pesilat-pesilat kat luar sana yang berpakaian macam saya, pergi ke mana-mana sahaja sebab mereka jadikan itu sebagai satu budaya. Satu budaya diri sendirilah, keseronokan kita happy dengan apa yang kita buat dan pakaian kita. Tetapi pada masa sama, kembangkanlah orang katanya. Saya pergi mana-mana, kadang orang tak tahu pun. Orang Melayu, dia tak tahu abang pakai apa, pakai topi apa Dia tak kata topi. Sedangkan masa itulah kita akan guide dia. Sebenarnya ini bukan topi nama dia, ini nama dia tanjak. Tanjak tu apa? Tanah yang dipijak. Yang melambangkan perlambangan orang-orang Melayu ataupun bangsanya daripada mana, suku mana, orang suku Minang ni bagaimana, suku Bugis macam mana, suku Banjar macam mana, suku Makassar macam mana. Jadi perlambangan pada tanjak tersebut, kat situlah kita terangkan kepada mereka. Saya tertarik tadi apa Panglima kata, kalau kita tak buat, jangan halang orang buat. Maksudnya kalau seseorang tu dia pilih untuk menceburi bidang seni pertahanan diri ni dalam bidang silat, siapa yang rasa tak minat, janganlah cakap apa-apa, betul? So pilih apa yang kita rasa minat supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. So saya rasa itu saja. Thank you very much Panglima Aduka. Mungkin kawan yang nak follow Panglima, saya ada tengok video dia guys. Apa ni, apa tu nama yang 3 tu? Yang 6 jahanam punya cari orang jahat. Tepi. Apa? Tepi nama dia. Tepil. Tepi. Okay. So boleh tengok apa macam nak follow kat mana, TikTok ke apa? Kalau siapa yang belum follow lagi, boleh follow di TikTok Panglima Aduka ataupun di Facebook pun ada Tok Panglima Aduka.
Itu antara ataupun IG Panglima Aduka lah. Semua Panglima Aduka saja. Tapi kalau saya punya apa-apa pun, saya suka nak tekankan sekali lagi sebelum kita habiskan. Okey, kita belajarlah apa jua ilmu bela diri untuk diri kita, keluarga kita, agama kita. Kerana satu hari nanti kita pasti akan gunakan, cuma tak tahu bila, waktu dan di mana. Tapi jangan kita tunjukkan bela diri kita rasa jago, kita rasa hebat. Hari ini kat luar sana, kalau orang tu terlalu hebat sangat, pistol pun orang boleh tembak kita macam-macam. Dan kita boleh mati walaupun kita hebat. Jadi makanya jagalah adab kita, jagalah akhlak kita sebagai seorang ahli bela diri. Tak kisah siapa pun diri kita, bila kita jaga akhlak dan adab, insya-Allah Allah pandang kita, yang menyatakan diri kita ni Allah Maha Kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Thank you very much Panglima Aduka. Alright. Ingat sampai lo nyai.